A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia lagi dikasihi, Cik Kamal Johan, pengarah lembaga hasil dalam negeri Negeri Johor. Juga Cik Zamani, lepas tu salah apa dah? Zamani apa dah? Rosli. Itulah dia bila tak siapkan nama kan. Makna ni sekali lah kena panggil ni Pak. Salam. BVIP lah, barisan pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Saya awal lagi, walaupun saya tak masuk, saya dah cakap saya tak nak duduk. Pertama, saya tinggi. Bila saya duduk kat kursi sofa tu macam menyangkung macam. Dan satu lagi, bila saya berdiri ni kan, kalau saya duduk tadi yang kat belakang tu kan, jadi biar saya berdiri. Jadi siapa yang pilih belakang tiang tadi padan lah muka kan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jadi jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Tak macam tu kan. Jadi saya paling suka sekali ceramah kat lembaga hasil lah. Paling saya suka membina hubungan baik supaya tu sebab bila saya pergi selesaikan bayar cukai di Kuala Lumpur kan, mesti dia nak buat video. Boleh, saya kata, saya telah melaksanakan tanggungjawab saya. Anda bila lagi? Macam tu lah ya, macam tu. Supaya kau jangan cari aku dah, macam tu kau cari lain. Tapi memang betul, seorang diri lah datang kan. Saya tahu dah soalan-soalan bocor. Tahun ni kita kejar orang yang dapat komisen. Tahun ni kerja penceramah. Dia ada tahun kerja pelakon, dia tahun kerja artis. Sebenarnya yalah, betul lah tu kan. Sebenarnya dia tak tahu, dia ingat cukai ni apa sebenarnya untuk kemudahan-kemudahan yang rakyat kecapi. Tapi itulah, orang marah kan. Itu sebabnya ada orang tanya, bila saya buat ceramah dulu, saya buat team building untuk lembaga hasil dan negeri Shah Alam. Buat masa tu buat dekat Sri Malaysia di ni Allah buat Bagan Lalang, Sepang. Masa buat tu adalah dibisikkan oleh pengarah tu, SD, kalau SD dia panggil SD je, Syamsul Debat. SD, kalau boleh tolong motivatekan dia orang, kalau boleh terutamanya yang kena tugas kat kaunter. Bila dia dapat dia surat kena tugas kat kaunter, mulalah suratnya datang. Tak boleh, kalau ni duduk situ mati terus, macam-macam lah. Dia tak boleh, kena marah kan, orang datang kena maki lah apa semua kan. So saya bincang-bincang, sebenarnya dia bukan masalah orang kat kaunter tu, masalah orang yang datang pergi ke kaunter. Jadi apa yang kita buat adalah buat zon penampan. Zon penampan tu makna orang tu tak boleh terus direct pergi ke kaunter. Dia tengah marah tu, dan kemudian yang jaga number tu bagi yang garang sikit, yang jaga nombor. Faham? Babal? Macam mana? Jadi sebab bila dia terus pergi, ya cik sila ni, memang lauk lah kan. Dia yang marah, tiba-tiba kena blacklist, tiba-tiba tak boleh keluar negara, tu kan macam-macam mengamuk. Awal kita hanya menjalankan tugas kan. Jadi itu yang kita bincangkan antaranya kan. Jadi siapa yang kerja dekat kaunter tu memang nak pula hari ni tension ada. Ni kaunter tak boleh pergi ceramah. Ada yang macam tu kan. Ada yang macam tu. Jadi hari ini tajuknya adalah amanah dalam tugas, barakah dalam kehidupan. Itu dia. Jadi dalam satu hadis disebut la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Tidak beriman orang yang tidak
melaksanakan amanahnya dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Tang janji memang semua orang dah berjanji dah. Tak kira lah sama ada contract of service ataupun contract for service. Tu janji. Sama ya. Tak usah tipu aku legal lah. Ya memang. Jadi tentang soalan tadi yang pengacara majlis tanya tentang Syamsul Debat, simple aja. Itu sebab kalau orang tanya saya cakap tolong perkenalkan saya saudara Syamsul Debat, SSD. Bukannya Ustaz Syamsul Debat, sebab USD mahal. Takut tak boleh bayar kan? Kan? Better not. Biar ada saudara Syamsul Debat. Puncanya dulu bila saya ceramah, saya pun tak suka dengan nama Syamsul Debat tu asalnya. Tapi dah ramai sangat panggil, saya redha je lah. Bila saya ceramah dulu, saya ingat dulu kalau saya dulu merupakan pengarah undang-undang dan perkosaan dan merupakan penasihat undang-undang lah untuk pihak perkuasa tempatan Negeri Sembilan. So kalau cerita yang semalam yang tengah heboh 2-3 hari ni pasal gerai ni, sebenarnya isu ni sebenarnya dua-dua salah. Tanya saya lah, dua salah. Tanyalah penguasa KPDNKK ke lembaga rahsia ke, dia sebenarnya persepsi ni tak pernah saya tengok orang akan backing kerajaan, tak ada. Kita ni semua teruk saja, tak buat kerja. Yang kita salah tu, yang baik tak tengok. Yang awal-awal dah datang nak dengar ceramah, tak tengok. Yang duduk depan sekali, tak tengok. Betul tak kan? Iya. Yang daripada pagi sampai petang, yang hujung minggu pun bertugas dekat UTC, dia tak tengok. Yang dibaca yang salah. Yang salah tu pula diperbesar-besarkan. Dan sedangkan saya faham sangat perangai meniaga ni, saya faham. Bukan saya nak kutuk lah, tak, bukan. Kita kena ada setengah orang tu, yes, ada masalah-masalah tertentu, persepsi macam-macam lah. Dan orang terpulang kat kita nak tengok mana. Belah sana nampak 6, belah sini nampak 9. Kan? Macam mana pun lah cakap 6 lah. Orang tu kalau dia nak kutuk, dia kutuk je kan. Hati memang dah kohok ni, sebenarnya cakap ni kotor lah kan. Dah pakat, likat kau cakap lah benda elok, tak mau nak menimur. Budak tu baik, tak baik. Macam tu lah. Jadi orang yang pandai ni jangan dilayan. Tahu orang pandai? Pandai ni macam Pak Pandai. Macam tu lah, jangan dilayan. Jadi jangan paning-paning kepala. Buat kerja macam biasa. Tu bila orang tanya macam mana. Dulu bila saya berceramah, orang akan perkenalkan saya saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Itu NGO. Jadi saya sampai sekarang lah masih presiden, tidak dicabar oleh anak-anak murid debat saya lah. Semenjak bertubuh mereka ni tak ada cabar dah. Semua anak-anak murid belaka, anak-anak murid debat saya. Jadi bila saya ceramah kat mana-mana tu yang ada sekali tu saya diminta berceramah di Surau Puncak Setiawangsa Kuala Lumpur. Jadi penganjur tu dah terlupa nama saya. Syamsul apa tak nama dia, tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis dekat whiteboard tu, penceramah malam ni Syamsul Debat, itulah mulanya. Aku dah ponek dah cerita dalam YouTube tu, kau tanya kat lagi kan. Macam tu kan. Jadi kemudian salah seorang yang dengar ceramah pada malam tu adalah merupakan CEO TV Al Hijrah, dan dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Dia malah kek lah tahu nama tu Syamsul Debat. Tu yang bila kat dalam kelas tu pun kadang-kadang anak saya bila dalam kelas kan orang tanya, cikgu Danish debat jawab, dan aku pun dapat debat sekali kan. Jadi pada siapa dah jelas kan. So jangan tanya lagi tau, jangan tanya lagi dalam Facebook kenapa nama bapak dia debat, tolong jangan tanya macam tu. Kau tak pandai jangan tunjuk kat orang, macam tu je kan. Kenapa nama bapak dia debat dah confirm nama gelaran kan. Tapi itulah dia. Jadi alhamdulillah sampai juga saya ke LHDN di sini. Seronok sangat. Sebelum ni saya pernah agaklah ceramah dekat dalam Angsana Mall tu. Angsana Mall masa tahun awal-awal tu ramai. Macam ni pun ramai alhamdulillah. Saya fahamkan dekat luar pun lintas langsung lagi. Brunei, Singapura. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah, syukur sangat. Hari ni saya tengok kira-kira tak kurang 250,000 ni. Tu belum cerita tadi yang buat live dekat tempat duduk masing-masing ada kan. Ada yang tadi ambil gambar pada belakang, selfie, Syamsul Debat dekat depan. Kemudian upload status. Ceramah tak start lagi ni. Baru betul-betul mic. Dia punya status, alhamdulillah apa tengok Syamsul Debat depan-depan kan. Lepas tu jajak tengok komen. Dah ada komen. Komen ni apa? Untunglah seorang tu. Dah komen biasa.
Yang seorang lagi, tak ajak pun. Yang seorang, kenapa aku tak tahu, kenapa aku MC hari ni? Macam-macam lah kan. Tapi itulah dia. Hari ni kita cerita tentang amanah. Anak-anak pula bukan satu perkara yang mudah. Sebenarnya, hari tu pun sebelum PKP dah susah. Waktu PKP lagi susah. Persoalan nak ditanya bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan. Itu masalah dia. Paling besar sekali. Cabaran paling besar tau. Perang Badar. BDR, Badar. Bekerja dari rumah. Baru nak siapkan paperwork. Nak susu, kejap lah. Maknanya kasihan, tercabar kan seorang ibu kan. Lepas tu, ini lauk apa? Suami tanya, ini lauk apa? Kadang isteri tanya, bang, abang cakap je. Abang cakap je bang nak makan apa ini. Oh kan, orang perempuan punya happy. Abang cakap semenjak join grup masak tak jadi ni. Abang cakap je, abang cakap je, abang nak makan apa. Bukan senang, tak betul. Kita dalam gelap-gelap macam mana? Kita nak mengamanahkan diri kita. Kita minta kerja pada rumah, kualiti dia macam mana? Tanya diri sendiri. Tu sebab saya kata, dia akan dalam musim PKP nanti, bila habis PKP nanti, ada 3 golongan. Pertama, golongan makan gaji. Golongan makan gaji tu pula terpecah pada 2. Satu orang yang memang sebelum ni memang bangsa pemalih, memang tak berkerja, dapat duduk rumah, yes! Dia tu mengangkang, tidur, tengok TV, makan. Mengangkang, tengok TV, tidur, makan. Lepas 3 bulan, badan macam pelampung. Terapung, tuan-tuan. Itu yang bila orang dah balik kerja, dia masih lagi mohon untuk bekerja dari rumah. Ada. Bukan semualah. Saya dah cek benda ni berlaku kat semua tempat, kecuali LHDN Johor Bahru. Mana memang. Saya kena cover, saya siap. Kalau tidak, asal tak panggil lagi. Kena cover, saya siap. Kena cover, saya siapkan. Betul? Tetapi ada satu golongan lagi, golongan yang memang rajin bekerja. Ya Allah, susahnya, cepatlah aku nak kerja, cepatlah. Macam saya lah diminta untuk rakam, buat online. Baru tahu, susah nak ceramah, tak ada orang. Sofa tu daripada elok lu, bengkok macam mana sebab hari-hari duduk situ. Spot yang sama. Bangang je penceramah ni. Semua penceramah kita orang share-share kan, memang betul. Rupanya 10 minit pun susah nak habis. Tak pernah berlaku dalam sejarah berceramah menguap tengah ceramah. Maka betul. Tak pernah jadi tu. Tak pernah jadi. Ya Allahu Akbar. Jadi kita pun ada strategi. Kita berbincang macam ni. Kita ceramah setengah jam je, kemudian kita layan soal jawab. Salah tak banyak soalan pun. Cantik langsir komen. Kau tak ada ke benda lain kau nak? Cuba kau dengar apa aku cakap dan kau tanya soalan, boleh tak kan? Ustaz nampak kurus lah. Ustaz. Tapi yang bagusnya, hikmahnya dapat melayan semua orang yang ada masa tu. Dan itulah di antara. Dan kemudian belum cerita tengah live, anak tunjuk muka kat belakang tu kan. Itu macam-macam lah. Dan ada sekali tu saya kena buat live untuk Kementerian Pelajaran Malaysia Putrajaya, yang mana semua cikgu-cikgu kena register lah. Register tu caranya adalah dengan tekan link tu dan kemudian jawab soalan, membuktikan dia hadir ceramah tu. Saya pun bantai lah ceramah, pumpang. Macam ni lah, kita tak nampak kan. Ceramah. Dekat 2 jam lah. Saya pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya yang masuk 10 minit ya. Yang masuk live tu 10 minit, lepas tu terpadam, tak tahu pasal. Kebayangan 2 jam aku cakap tu. Itu antara ujian ni lah kan. Pukul 2 petang tu ulang balik semula ceramah yang sama. Fikirlah. Tapi itulah cabaran dia kan. Cabaran dia. Tapi alhamdulillah, itu antaranya lah. Tapi amanahnya besar. Saya pun tak boleh ni, tak boleh jadi. Saya minta dengan TV Hijrah, minta dengan Astro, minta dengan TM, tolong buat surat kat saya supaya saya boleh pergi ke KL. Saya rakam paling tidak ada 2-3 orang jadilah. Ada manusia depan aku. Kan saya nak paksa anak saya tak tergamak kan dia tak faham apa benda kan. Tu jadi saya pergi ke Kuala Lumpur. KL okey sikitlah. Cuma adalah kuliah subuh saya gemar buat kat luar. Saya keluar, saya pergi kat kampung mak saya, tak jauh lah daripada rumah saya. Dekat depan surau tu ada macam pangkin kan. Depan surau ada garaj, ada lampu sikit, kuliah subuh. Makin lama makin terang, menjadi nampak menghijau belakang tu. Jadi
audiens seronok lah. Cuma cabaran ni pula orang kampung lalu. Tin. Tak boleh nampak pula tu masalah tu. Assalamualaikum, salam. Tak, orang kampung lalu kena cakap macam tu. Tapi itu antara cabaran dia. Tapi sebab apa? Sebab nak pastikan kita buat yang terbaik. Tu sebab macam bekerja kat rumah kan. Kena beritahu, abang, ayang ada kerja tau kat rumah, kena siapkan. So boleh tak bang, nak buat kerja abang tolong jaga anak please. Abang pun banyak kerja juga, abang kan pengarah. Ni contoh lah, contoh. Jadi makna kata tak, ni contoh kan. Kau ni macam ada satu je pengarah dalam dunia ni kan. Tapi memang betul. Jadi makna kata cakap, yalah buatlah kerja, biar abang jaga anak-anak. Kalau ada masalah baru cakap. Tak apa, bukanlah kata sampai kita tapi lah buat kerja, bukan macam tu. Maknanya boleh buat kerja, tapi kita tahulah setakat nak buat air dan buat susu untuk anak, lepas tu sambung kerja balik. Ni masalahnya dia tu landing tau, kat TV tengok cerita Korea tu, back to back dia tengok tu. Lepas satu drama habis episod-episod tu. Kalau lah episod drama Korea tu zikir kan, dah ramai jadi wali dah. Habis sambung. Lepas tu siap, dah ramai yang share, tengok movie ni. Tiba-tiba lah filem Tamil jadi dapat sambutan hangat kan. Baru dia tahu Rajinikan pun ada channel khas kan. Saya tak tengok lah, ni contoh kan. Ya, jadi itu cabaran kita. Macam tu juga dalam tugas kita, bukan mudah. Macam kita tengok isu yang baru-baru ni, yang MBSA tu kan, bukan mudah sebenarnya. Persepsi, itulah cabaran dia. Kita buat kerja pun salah, tak buat kerja pun salah kan. Kita larang orang pergi luar negara, dia cakap kejam kan. Sekarang kau pergilah luar negara, tak boleh pergi pula kan. Baru tahu. Saya sendiri pun sepatutnya pergi Melbourne bulan puasa itu, tapi postpone, tak jadi kan. Ceramah kat sana, kau nampak kampung ni ceramah luar negara tau, main-main. Ya, saya masa pergi Melbourne dulu, habislah dibongkar, habis beg saya semua dibuka, lagi dahsyat daripada airport kita. Habis anjing ni tingginya, saya ingat lambu anjing pun. Betul. Habis dia check beg saya, kita buka apa semua kan. Dia yang bagus, bila kita sampai je dekat tu, dia pandai tau, dia akan ada seorang pegawai, dia macam berbual, yes sir. Dia nak tanya kita kan, sebab apa kita datang, berbual macam tak ada apa-apa. Rupa-rupanya dia ada bagi signal lah, dia signal, so standby. Sebab saya datang seorang kan, saya cakap lah, saya ada top, saya kata lah, bukan malu, yes, I'm travel lalu, yes, kita cakap lah. Lepas tu bila dia check, buka habis buka semua, barulah aku faham. Maknanya muka saya tu walaupun pakai blazer tu kan, dia tak nampak macam pecamah, dia nampak macam muka budak petik buah. Jadi saya okey je, saya okey je lah. Sebab ramai, baru saya faham bila saya dah jumpa dengan komuniti kat sana, baru saya faham ramai betul masyarakat kita yang duduk sana, tak balik-balik banyak tahun dah, yang kerja petik buah kat sana ramai. Sebenarnya yang banyak duit pun kat sana, dia bukan kerja yang besar-besar, engineer, lawyer, tak. Kerja biasa-biasa je, kerja kilang, kerja apa, tapi yalah, duit sana besar kan daripada sini. Kita pun sonok lah. Tapi memang Korel murah. Yes. Ya Allah. Jadi kalau lelaki pergi, jangan bawa perempuan, itu saja. Kan? Mana jangan bawa isteri kita. Orang perempuan ni dia tempat-tempat yang kena sawan tu dah. Dia selagi tak pegang, bawa elok penyakit dia. Dia macam tu lah kan. Kan? Tapi itulah amanah. Ya, bila cerita pasal kerja, memang daripada mula kita tengok bab kerja, tengok siapa yang masuk on time, siapa yang balik. Tengok tadi muka tak dapat senyum tengok saya dah tadi. Masa saya sampai tadi, yang beratur melengkar macam ular sawah kat depan tu tadi. Dengan saya kena halau keluar balik tadi. Mentang-mentang aku naik Azia, blak luar parking, kena nyala. Wah, hal nombor plate dah minta tadi ni. Aku rasa aku dah bagi nombor plate dah. Tak, cerita betul. Kan saya pun apa nak baik, saya keluarlah. Rasa nak bawa diri, rasa nak parking kedai Habib tadi lah. Kedai mamak tu, biarlah aku berjalan walaupun jauh, tak apa lah. Tapi itulah dia. Tapi amanah dia, yang India tu pun tadi, dia menjalankan amanah dia.
Luar parking, luar parking. Kau tahu ke India mana yang aku maksudkan ni? Tahulah. Oh, tahulah. Okey. Patutlah golak kan. Mujurlah ada pegawai menyelamatkan saya tadi. Masuk dalam masuk dalam logo lah sikit kan. Lepas tu saya memang kena nunduk lah macam mana kan. Sampai memang saya kena tunduk wajib. Ambil suhu kan. Menunduk awak tinggi ni macam mana kan. Dah lah aku dengar lah kau ngumpet aku tadi. Bukan hati perlahan tuan, ni mengumpat ni bukan hati perlahan. Saya lalu tadi. Tinggi weh. Dengar tadi tu. Belah sini. Nah. Dengan seorang tu dalam TV nampak gemuk aku hajar kan. Tapi saya okey lah, saya tak usah. Saya dah biasa kena ayat tu. Tapi tu nak tunjukkan apa? Amanah. Yang tadi, yang beratur tadi sebab amanah. Orang nak marah pun marah lah. Tapi kalau kita tak buat macam tu, orang serbu masuk lagi susah. Kan? Memang terpaksa buat. Dekat sekolah pun macam tu. Mak bapak dah marah dah. Sekarang kena queue. Kalau ke sekolah nak ambil anak yang dulunya sekolah tahfiz, sekolah apa? Jika nak ambil anak kan, tak boleh terus berserbu mak bapak masuk. Kita takut tak boleh nak kontrol. Takut jadi fitnah yang baru. Kluster apa, kluster ini. Saya pergi Kedah pun sama. Kan? Tak boleh. Memang strict. Nak buat macam mana? Dah ada pula siwa gangga. Kan? Dia kata yang paling ganas sekali. Tak kira lah tuan-tuan. Asalkan penyakit itu ganas dah tu. Dia nak tunjukkan masa tu apa? Masa tu lah kita punya penilaian betapa setiap individu tu penting pada individu yang lain. Korang semua kena sihat. Bila datang penyakit tu, kau ada 14 hari je nak decide sama ada kau nak tahu hidup atau mati. 14 hari je. Sebab paling lama 14 hari. Lepas 14 hari tu, okey, lega. Dan lepas tu yang terbaru kita dapat tahu, yang dah kena dulu, dah okey, dia boleh datang balik yang terbaru. Tu sebab main-main. Dalam rumah, jangan sampai besok dalam rumah pun pakai mask. Masa tu baru tahu, ni akan dah tak ada nilai ke dah. Ni mask kau pakai. Iya kan. Baru tahu. Kalau tak ada dah nak make up beria mana sebab tu tutup muka kan. Betul. Nak buat macam mana? Tak kira lah kau siapa, kau Samsul Debat, kau Kamal Johan, tak kira. Sampai pasaraya tuan betul beratur belakang tu. Betul. Kita semua kena beratur kat pasaraya. Belah beratur pasaraya belakang. Tu saya tunjuknya. Tunjuk. Samsul Debat kau nana. Samsul Debat tak Samsul Debat belakang tu. Beratur lah belakang, baru tahu betapa susah beratur panjang. Ya Allah. Masuk dalam barang Nabi. Semua dah disapu kat orang awal-awal tu. Roti pun jenis roti yang kita tak nak. Kan? Sardin pun jenis cap-cap yang tak apa-apa kan. Itulah. Itulah cabaran dia. Maknanya, baru kita tahu tak ada nilai. Ada orang rumah besar. Sebelum ni selalu keluar TV. Melancong keluar negara. Dia boleh tergamak keluarkan kenyataan. Tak ada kebantuan untuk kami. Nak beritahu apa? Masalah ini sampai pada semua orang. Sebab dia takkan cakap kalau dia tak susah tau. Yang kita lah marah, kau ni menipu ni lah, apa sal pula kau nak bantuan. Tak, memang susah. Ada orang tu rumah kereta besar-besar, orang gaji sampai 5 orang, tapi orang gaji ni berulang, tak dah boleh datang ke rumah tu. Makanan pula tak ada, suami terperangkap kat luar negara sebab dengan Covid ni tak boleh nak balik, tak ada duit, dan dia juga dapat terima bantuan beras dan juga bekalan makanan. Macam apa? Yang kita pula, yang netizen ni, alah rumah besar tak patut ni tuan. Kau siapa nak cakap macam tu? Tak? Orang lembaga hasil lagi lah pula, file semua orang ada kat dia. Kau tahu tak? Samsul Debat kan? Samsul Debat kan? Kata tak? Ini cerita. Tak. Semua orang tahu ada orang pakai handsome macam-macam. Macam kelampu ni orang kaya ni. Cek-cek dalam dia punya cukai berapa ringgit. Dah. Kita tahu dah pendapatan dia berapa. Rupanya dia punya tanggungan dia macam mana. Semua tahu. Tu sebab apa yang dizahirkan tu tak sama. Tu sebabnya pengajaran untuk semua. Tak kira Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban. Tak kira. Tak kira siapa. Semua boleh kena. Orang cakap. Apa ni orang cakap ni kluster tabligh. Wah ni lah ni orang Islam punca. Tak. Tu kat Cina tu.
Tak apa binatang asal merangkak ada talan semua binatang ni makan tu kan. Sedangkan dalam tu sebab dalam agama kita melarang makan makanan tertentu tu. Sebab apa? Sebab ada yang jadi dalam tubuh badan binatang-binatang tertentu itu rupanya terbukti secara saintifik, walau macam mana kau bakar sekalipun kuman bakteria takkan habis. Dan begitu juga ada binatang-binatang tertentu racun berbisanya masih ada dalam badan itu. Iya. Tahu tak apakah daging paling sadap nak makan dalam dunia ni? Nombor satu, apa daging paling sadap dalam dunia? Daging manusia satu. Ya, tapi jangan cuba pula ni saya cakap nombor satu daging manusia. Dah terbayang ke aku goreng laki aku ni hari ni. Pertama, yang kedua daging bab satu. Bab satu, kedua. Babi lah kau tak faham. Alah hai. Bab satu apa? Bab satu apa? Daging babi yang kedua. Yang ketiga baru daging-daging lain. Tu sebab daging pertama dan daging yang kedua itu pula kebetulannya dalam agama kita diharamkan untuk makan, melainkan darurat. Darurat dah tak ada apa, tak boleh keluar, lockdown, tak ada binatang nak makan. Tiba lalu depan mah. Sosek lah ada kat Skudai tu, kat apa, kat JB ni kan. Man, maaf. Dapat kobau pendek sekor. Itu pun hanya boleh makan sekadaran untuk bertahan ya. Bukan berium, masak kicap. Yang kaki pohon tu kebuat selamat celapi. Jangan, tak boleh. Hanya sekadaran saja untuk bagi kita terus bernafas hidup. Itu saja. Itu tajuk lain lah. Tapi makna kata keadaan yang sangat terdesak. Kita ni rupa-rupanya cek keadaan kita jauh lebih baik. Kalau kita tengok sahabat-sahabat kita yang di sahabat-sahabat saya di Melbourne cerita, di Australia, dia macam kita tau. Kes makin turun. Pap, tiba-tiba aja hari ni mereka tak kurang 200 lebih kes baru setiap hari. Sehingga kan dia lockdown. So kita ni nampak cara-cara pun macam nak ke situ tu. Saya tengok makin tak peduli ya. Lagi kita letak pangkah, lagi dia duduk situ. Kan, lagi kita suruh jarak, tak ada. Tak ada dah. Mana dah? Tak ada. Tu ni jarak. Tu belakang tu mana dia jarak? Ni tak ada, dia contoh tak? Stage tu. Jangan buat. Ni contoh. Tak, korang dah aku tunjuk mesti tengok. Ni contoh. Saya camah kat satu tempat tu. Ustaz, sekarang dah tak ada dah 1 meter, sekarang 1 siku. Saya tak tahulah. Ya ke? Ada satu tempat tu dia punyalah dia nak menghalalkan ramai orang hari tu. Tu dah, tapi hati-hati. Pergi kenduri pun tak apa, ikut aja SOP tu, ikut. Sebab ni untuk apa? Anak-anak kecil kalau tak ada keperluan jangan bawa. Ke mana? Ke tempat-tempat awam jangan bawa. Kan? Jadi mana sekarang ni? Jadi orang lelaki terselamatlah sikit, kan? Kalau tidak jemu hari ni nak gian kan? Tak ada dah. Itu sebab kalau saya lah, saya nak cadang dengan Perdana Menteri. Kalau saya lah jadi Perdana Menteri, saya akan announcekan satu Malaysia semua cuti sama macam Johor, Kelantan dan Terengganu tu. Yang Jumaat, Sabtu. Dah ada cakap yes. Aku bukan Perdana Menteri, ini contoh. Waktu kau ni imajinasi kan. Tapi betul, senang kan. Hari Jumaat, Sabtu memang patut pun buat macam tu. Selaraskan satu Malaysia. Senang. Hari Khamis 3:30 petang dah beli balik. Kan? Barulah malam tu ada kualiti. Baca Yasin. Kau ni la ilaha illallah. Fikir itu ya. Betul tak? Betul. Tapi itulah dia saya punya pandangan lah. Sebab tutup je. Sebab hari Jumaat je tu. Orang kerja pun macam tak kerja tau. Tak kualiti. Kan pukul 12 dah kelam kabut. Dia nak pergi cari tempat makan lah, semua Jumaat lah apa semua. Sebenarnya masuk bukan 2:30 masuk. Kadang pukul 3 pun masuk. Jadi apa jadi? Macam mana keberkatan tu hari Jumaat paling payah. Kan? Tu jadi keadaannya macam tu lah. Jadi bab amanah ni kena jaga. Macam mana pun lah. Susah macam mana pun. Tu sebabnya kita ni kadang-kadang kita ni satu manusia ni satu je. Kita dalam bekerja ni nak jadi pekerja yang amanah. Pertama, kita kena cepat. Jangan tangguh-tangguh kerja. Jangan gemar menangguh-nangguhkan kerja. Tangguh kerja pun berdosa sebenarnya. Sebab amanah kita siapkan benda tu ikut time. Bila kita tangguhkan, lepas tu ada kerja baru pula bos bagi. Dah bertambah pula, bertambah banyak kerja ni. Salah kita. Saya nak bagi tahu kerja swasta, kerja macam tak banyak tau. Kerja swasta, kerja nampak banyak tapi dia buat benda yang sama kebanyakannya.
Dan dah lah benda yang sama. Kalau salah tu, risiko dia dipertanggungjawab tu taklah setinggi orang kerja kerajaan. Kerja kerajaan nampak kerja macam tak banyak, tapi tanggungjawab dia besar kalau berlaku masalah. Keluar surat khabar muka depan. Itu dia. Tu sebabnya kita ni kena jaga elok-elok. Orang perhati nak cari salah kita, tak tahu pasal. Saya tahu sebab kita ni dulu, kita sama tim sebenarnya. Sebab saya pernah duduk tempat pengarah tu, saya tahu. Bukan pengarahnya lah, masa dululah saya pernah. Saya cuti tanpa gaji. Waktu saya mula jadi Samsul Rebak tu, saya cuti tanpa gaji setahun lebih. Jadi saya tahulah, kita kerja kerajaan ni memang tu cabaran dia. Dan tu sebab saya, kalau orang balun kaitan kerajaan, insyaAllah saya backing lah. Saya akan cakap lah, tuan-tuan tak tahu kerja kerajaan sekarang ni lagi dahsyat pada kerja swasta tu. Kita punya dasar, kita punya strategi nak buat satu perkara bukan semudah-mudah kita main buat ya. Tak. Sebab kita orang cakap, alah you all tak akan rugi apa-apa. Siapa cakap tak rugi apa-apa, dari segi nama baik dan apa semua, macam-macam. Itu sebab kita kena cepat. Tengok tiba-tiba, tengok Johor kan, siapa sangka tiba-tiba dah ada Iskandar Puteri. Besar dengan pesat, dengan bangunan yang cantik. Tengok pasar, fresh mart dia. Macam mana kan? Pasar dahsyat, main lawa pasar. Tempat lain semua coreng-coreng, tu coreng, comot lah. Ni lawa. Macam tu lah. Identiti, nampak? Cantik, kemas, tersusun. Pokok-pokok itu semua orang tu menurih lampak kan, lawa lah. Dalam keadaan kemas. Macam tu kita nak. Jadi mana kata kita kena ubah ni. Kena cepat datang kerja, kena capek. Tu sebab kadang kita tertekan tau dengan sistem ni. Patutnya tak payah pancikan kan. Pancikan ni menyusahkan tau, tertekan tau semua orang. Kan? Betul ke tak? Oh, saya setuju tu. Saja umpan tadi nak tengok ramai setuju tak setuju kan. Ya, fleksibel kan. Saya kat pejabat saya memang saya tak ada pancikan, tapi kau cuba ambil. Kau tengok aku marah macam mana. Kita dah bagi timing kan. Sebab semua kan tengok orang perempuan kan dia gemar kan. Dia memang lambik. Dia bersiap lambik dah. Dan dia tak salahkan diri dia yang lambik tu. Dia akan pindah ke lain. Apa pesan tak siap lagi ni? Dia yang wahal anak tu. Sokin pakai, sokin. Nah, sokin pakai sokin. Anak pagi nak pergi sekolah, sokin tak pakai lagi. Apa semua tak siap lagi. Sudahnya dalam kereta sibuk nak pakai. Waktu hantar. Lepas tu dah hantar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bodoh lah traffic light ni. Dah traffic light tu bodoh. Traffic light tu bodoh dah. Macam orang lelaki, dia lebih tenang dalam hal tu. Dia tengok, dia dah tahu dia tak sempat. So, apa alasan hari ni? Lelaki ni strategi. Faham? Tak percaya kau tengok sekarang. Dia ada 4 jenis pekerja dalam pejabat ni. Satu, administrator. Masuk pukul 8, balik pukul 5. On time. Dia ni, kalau administrator ni, meja dia kemas, tersusun. Dia punya stationery dia dekat sini, file dia dekat sini. Dia tak ada tebal sangat, dia benda yang dia dah siap dah dia dekat sini. Yang dia nak buat ada kat atas meja dia. Laci pertama apa, drawer kedua apa, drawer ketiga apa, dia dah tahu. Apa frame suami dia kat mana? Okey. Anak dia kat mana? Kan apa Eksa kan? Aku tak faham lah Eksa ni kan. Dia lagi tahu pada Jepun tu. Dulu 5S kan, sekarang Eksa kan. Ini suis lampu apa kau bangang benar tak tutup suis lampu? Tak, Jepun pun tak baik macam tu tau. Dia cuma kemas, tersusun, kau senang nak apa, tu je file tu dia tagging supaya senang nak ambil. Budak tadika datang, dia ni tak tahu ke ni suis. Budak tadika cakap, betul kita ni overdue. Kan? Tu belum cerita lagi. Belum cerita, siapa nama tuan? Tu belum cerita, Tuan Azamuddin, dia kebetulan dia dengan staff dia, kebetulan ada 5-6 orang kena jaga toilet. Muka pakai blazer kat pintu tu. Fikir letak nama sudahlah. Punyalah kan nak bagi. La ilaha illallah. Tak ni saya bagi contoh. Kadang-kadang tu cerita 5S tu betul 5 Eksa tu macam-macam itu ini sebenarnya yang mudah tu lah, berjual-jual dah lampu ni tekan dia, cukuplah kau tagging ni nombor 1, tekan ni tu menyala, okeylah ini semua over kan. Tapi itu saya cakap tadi, datang tu administrator nombor 1, yang kedua nama dia performance ni memang kerja memang gila bab 1.
Rajin betul-betul. Bos memang sayang kat dia. Sikit bagi dia. Paperwork semua bagi dia. Dia buat. Dan kerja dia memang banyak. Dan meja dia biasanya bersepah tu. Tengoklah siapa meja bersepah, bos memang suka bagi kerja kat dia. Lepas tu kadang-kadang kan bila mana file aku bagi kat kau? Tu dekat kaki tu. Tu. Dekat kaki tu. Dia tahu, tapi dia tahu mana file dia. Dia ni biasa masuk sama ada on time atau lewat-lewat sikit macam tu. Tapi dia balik, kadang-kadang orang dah balik, dia tak balik lagi. Tu yang jenis bos sayang dia tu. Kategori ketiga nama dia entrepreneurs, usahawan. Meniaga kerja kat pejabat. Ada. Kau tak payah tunjuk, aku tahu ada. Kata dia dah pandang dah. Tak apa, tak tengok, tak apa, tak beli, tak apa. Kau tengok je pamphlet. Meja dia pamphlet dia. Nak raya itu stempel dah sampai. Iya. Kategori tu. Orang ni susah nak jumpa ke office. Kebanyakan masa break memang kafe. Aku sebenarnya bukan apa. Kau nak kaya, aku tak nak kaya seseorang. Aku nak ajak kawan-kawan join aku sama. Hakikat dah 10 tahun dia tak kaya tu. Dan yang keempat, nama dia follower. Ikut orang je. Semalam dah keluar senarai nama siapa yang nak datang program hari ni. Dia bukan tengok nama dia tengok nama siapa lagi yang pergi. Weh, kau pergi tak program ni? Kalau pergi sesama tau. Kalau tak pergi, tak pergi sesama. Satu lagi, kalau khusus 3 hari 2 malam. Kalau khusus 3 hari 2 malam, yang paling best sekali, hari last day akan habis pukul apa? Ke-12. Soalan dia tuan, dia akan bincang. Kau balik office balik tak? Jangan balik Kan kita cakap lah, tak sempat balik apa semua kita. Iya, ada hal amanah dia kena balik office tak? Kalau sempat kena balik office, kalau memang jauh tak sempat, tak balik. Siapa cakap kalau setengah hari tak payah masuk office weh? Perkeli mana? Biasanya macam tu lah. Tu belum cerita lagi kan, waktu minum bila? Pukul 9 sampai jangan lebih 9.30. Kemudian waktu tengah hari pukul 1 sampai ke 2. Kemudian petang pukul 3, antara pukul 3 sampai pukul 3.30. Betul tak? Tak betul. Ada ngangguk, dah mana ada. Dalam perkeliling hanya beritahu tentang kerja 8-5, itu saja. Saya dulu ada yang ambil fleksi 4.30 balik 5.30, masuk 7.30 balik 4.30. No, tak, semua 8-5. Senang nak kontrol. Tentulah ada setengah bos macam tu. Memang ya. Tengok siapa yang macam tu. Tengok kita ni kategori yang mana. Sebenarnya semua tu kena ada. Performance tu kena ada, administrator tu kena ada. Kemudian yang entrepreneurs tu dari segi nak membangunkan hasil untuk organisasi. Dan kemudian yang keempat tu kena follow order daripada bos kita. Tengok kita kategori yang mana. Tu yang saya kata tadi, bila punch card tu bengis betul dia sebenarnya. Tapi sekarang dah tak ada masalah. Dulu kan pakai sistem ni kan. Sistem tu bagus tau, dia mesra alam. Ni yang punch card tu. Confirm dia datang. Hello, betul ni? Kau nak belanja apa? Okey, tolong kau berharap. Tu yang dalam banyak keadaan roh dah sampai, jasad belum tiba. Kan? Dia minta tolong kawan dia tolong punch kan. Tapi sekarang tak boleh lah. Sebenarnya pakai buku macam dulu. Tak apa. Encik Kamal Johan 8 pagi sign. Contoh Syamsul Amri sama seperti di atas. Bawah tu SDA. Audit luar datang bagus betul, serentak sampainya. La ilaha illallah. Sampai pegang tangan centang sampai. Macam tu kan. Tapi memang takkan mungkin berlaku macam tu lah kan. Tapi sebenarnya elok lah sebenarnya sistem punch card. Tak payah tipu. Saya nasihatkan tak payah tipu. Lambat-lambat lah tu je. Sebab apa? Kadang-kadang kita tahu ada orang nak sabotaj, nak aniaya kita. Dia kata Puan Faridah. Mana Faridah? Mana Puan Faridah? Kat belakang tu. Puan Faridah didapati telah menerima suapan sebanyak bla 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 pada pukul 8 pagi di kaunter ni. Cek balik, rupanya hari tu dia lambat. Jadi habislah tuduhan tu. Jangan nak tengok. Itu sebab penting. Jadi bukanlah saya galakkan kau datang lambat. Tak. Tapi maknanya tak payah tipu-tipu. Dah lambat-lambat lah. Kan? Macam balik petang kan. Orang perempuan punya stres.
Pukul 5 dia dah standby kat pension bajikat tu. Dia depan kita, belakang. Sebab dia orang perempuan ni dia lain, dia tak macam kita. Oh panjang, kejap lagi lah. Lelaki tu, dia relax dulu, pergi minum dulu. Sebab kita balik kan, lambat balik banyak, kerja banyak. Orang lelaki standard kan. Orang perempuan tak, dia penting. Orang perempuan memang, ya Allah, kau tengok muka dia dekat traffic light, kau tengok kat depan tu muka dia. Bila dalam kereta, stres tu, dagu atas steering ni. Perempuan. Cepatlah kereta depan ni. Iya, itu memang hakikat orang perempuan ni. Nak buat macam mana? Orang perempuan ni dia ada perbezaan sikit dengan lelaki. Lelaki bab kereta kemas, cantik. Orang lelaki kereta jangan berterabur. Tu kereta lelaki. Orang perempuan kasut kat dashboard. Macam-macam lah. Bos sepah ni dia punya kereta. Tapi rumah tu gelanggang dia. Rumah jangan sepah, tu orang perempuan. Kan? Tu dia. Tapi orang perempuan jangan bawa kat jalan sempit, jangan bawa ni. Kereta kalau bertanda kau tengok. Iya, orang perempuan ni paling hebat jawapan bila kereta dah bertanda. Orang lelaki tanya. Orang lelaki dia cepat perasan buat bertanda kat kereta ni. Ni pasal bertanda ni. Apa pasal? Jawapan paling hebat orang perempuan. Tadi tak ada. Tadi tak ada. Mana bunian yang mencakar kan tu? Tu dia gelak besar tu, betul lah tu jawapan dia pakai. Saya dah kaji. Iya. Tapi itulah, tapi perbezaan tu memang ada lah. Tetapi beza lelaki dan perempuan memang ada. Lelaki kat tempat kerja satu je. Lelaki dia tak boleh buat 2-3 kerja pada satu masa. Tu lelaki. Dia kalau tengah menaip, jangan ajak berbual. Aku ada benda nak bincang, kejap lah, ada banyak kerja. Penting ni. Cepat, Fahal. Dia kena berhenti. Tu lelaki. Orang perempuan dia lain. Dia sambil menaip, dia boleh buat 2-3 kerja. Saya tengok PA saya kat pejabat tu, dia sambil menaip, ni telefon bunyi ni, kawan gosip kat belakang. Dia boleh tu, tak. Halo, mana lah kau, mana ada? Dia 3 dalam 1 dia boleh buat tu. Itu orang perempuan. Orang perempuan ni, saya tengok mak saya kan, dia boleh goreng telur, dia goreng ikan ke, dia boleh tinggalkan kuali tu. Dia pergi kat meja makan tu, dia lap. Dia pergi kat sofa, tepuk bantal, terbalik kat sofa. Dia pergi balik dekat kuali tu, terbalik kat ikan tu, tak hangus. Dia kepala otak dia tu tap. Dia boleh multitasking. Orang lelaki dapet dia masak Maggi kan depan periuk tu. Dah boleh masuk belum mi ni. Dia tu beza lelaki. Dia fokus. Dia nama dia fokus. Tu beza. Tapi sebab itulah lelaki dan perempuan dia bila berkahwin, dia sebenarnya proses tu melengkapi. Itu je. Apa yang orang perempuan boleh buat, dia akan buat, dia siapkan untuk. Sebab lelaki susah bila perempuan tak ada lah. Sebab kadang syukurlah dengan apa yang ada. Betul? Orang perempuan pun macam tu. Syukurlah dengan suami kita walaupun demikian. Iya, betul. Suami kita kena belajar syukur. Belajar bersyukur. Itu dia. Kita bagi poin sebenarnya. Tapi kadang tu lah, kadang tak lengkap. Tak cukup lengkap lagi. Nak lengkap, boleh. Kena caranya, boleh. Faham? Orang lelaki cepat faham. Orang perempuan, dia mikir. Tapi lembaga hasil dia senang trace. Tu salah tu. Dia cek. Ada berapa kawan. Kan? Itu baguslah. Tapi tak apalah. Yang penting, yang pertama kita kena cepat. Kedua, kita kena hadir. Jangan tak datang kerja. Tak ada siapa yang tak seronok pergi kerja sebenarnya. Berapa ramai orang yang ambil cuti, bila balik ke rumah, bila duduk kat rumah betul cuti, kadang-kadang ada tak dalam kepala, kalau aku tahu baik aku kerja. Banyak kali macam tu. Termasuk yang bercakap ni. Kadang-kadang kau ambil cuti, kadang-kadang tak faham sah. Urusan di bank. Cuti sebab urusan di bank. Apa kau buat? Kau buat ketah kerja bentang kat Gubernur Bank Negara ke? Sampai kau kena cuti gitu. Wah, urusan hanya nak isi borang untuk keluarkan duit tertentu, Pak. Tak sampai tengah hari dah settle. Tapi kita ambil cuti untuk apa? Ingat, cuti ini bukannya satu hak, tapi satu keistimewaan saja. Kalau betul hak kita, tu beritahu, bos, saya cuti. Assalamualaikum.
Itu hak. Itu hak. Tapi disebabkan itu bukannya hak, hanya keistimewaan saja, sama ada boleh lulus atau tak boleh lulus. So kita bawa, biasalah trik staff, dia akan bawa fail tinggi, jumpa yang ni yang ni kita kena selesaikan ni. Okey. Bawa sekali barang cuti ni. Okey. Dia makin lama makin berdebar ni, dia makin berdebar. Lepas tu ni okey, yang ni okey. Lepas tu ya Allah Akbar, bos baru teringatlah bos ni. Kau ingat aku tak tahu ke trik kau? Aku tahu lah. Tahu dah. Dan yang paling best sekali, sebelum masuk jumpa bos nak minta cuti, dia akan refer dekat bilik Wahyu, dekat sebelah bilik bos tu. Dia akan jumpa PA. Dia okey tak mood ini? Kan? PA pun cakap, kalau kau nak minta apa pun kau tunggu esok, hari ni jangan. Dia beritahu kan, sebab bos mood tak elok kan. Termasuklah yang bercakap ni. Saya pun ada mood tak elok tu, hari tu memang semua tak lulus semua. Jadi mana kata kita ni dalam hal ini hadir ni maksudnya datang kerja, buat kerja betul-betul. Ini kadang ada orang datang pagi bukannya tu buat kerja, datang pagi tak tu buat kerja, duduk pukul 8 tu membincang. Apa jahat sangat si Leha tu kan. Bincang episod drama 7 hari mencintaiku 2. Saya tak tengok, saya tahu tajuk je. Punya dahsyat akan bincang. Itulah geram aku. Saya memang tak tengok drama Melayu ni, menyampah tu. Dia baru nak tampar bersambung tu, aku malas tengok tu. Kan ya, itu sebab saya drama Korea pun saya tak tengok. Saya tak tengok drama Korea, saya pergi Korea terus. Pergi Korea. Saya tengok orang Korea memang ada bercakap, memang bekak-kahak betul lah. Manggil. Tu adik perempuan saya kan, dia kata, Balong bila tengok drama Korea, Balong tolong tukarlah audio dia bahasa Korea, bahasa Melayu tak sedap. Menyampah aku. Kau dengar bahasa Korea, lepas tu kau baca subtitle. Buat apa? Saya kata. Tapi rupanya bahasa Melayu tu teruk sangat lah bunyi. Kita dah makan ke belum? Marilah makan sama. Tapi tengok dia, kenapa pelakon Malaysia bila dia alih suara terjadi macam tu? Dia makan kepala. Entahlah, apa pasal? Teruk daripada zaman Atromin tak berubah-ubah. Tak betul tak? Elok lah. Dah makan ke belum? Belum, marilah makan sama. Entahlah, apa pasal? Tak tahulah. Itu antaranya lah. Bila dia translate tu jadi buruk sangat kan. Jadi tak apa. Jadi mana kata bila kita tengok lah kan, daripada aspek ini, hadir, datang kerja. Bila ada seminar, pergi. Ada peluang dapat timba ilmu, buat. Nak sambung belajar, capai, buat yang terbaik. Jangan susah lah, ni dah kahwin ni kan, susah. Memang lah, cari suami jemaah, kita sambung belajar sesama. Sambung belajar sama. Buat online kan, sekarang ni senang je, banyak tadi online dapat kita enhance kan. Dalam kerja kerajaan ni satu je, buang 3 penyakit berangkai tu. Jangan tamak, ambil hak orang. Nampak orang tu naik pangkat, jumpa bos saya bukan apalah, kalau boleh jangan bagi dia, sebab susah saya nak cukup lah saya cakap macam tu. Masalah tu masalah. Lepas tu jangan sombong, jangan belagak. Tak ada apa pun. Jadi pegawai besar-besar nak belagak buat apa? Sudahnya yang tolong kita siapa? Itulah yang bawah-bawah, itulah yang tolong kita. Tu sebab masa jam. Okey, sihat, okey. Macam mana? Makan dong. Ya kan? Iya. Saya dulu pokok saya 80 lebih. Lepas tu bantu takbir saya ada 8 orang. Lepas tu bailiff saya ada 8 orang. Kemudian saya punya PA ada 2 orang. Satu India, satu Melayu. Yang seorang jaga court case, yang seorang pula jaga dari segi apa, agreement dan juga apa jadual saya, harian saya. Jadi kita kena baikkan semua. Lepas tu jangan marah staff depan orang ramai. Jangan nak marah dalam bilik tu. Marah tu. Saya dah cakap ni orang, contohi lembaga hasil dalam negeri Johor ni. Lega. Tapi memang ya kan, benda ni kadang ada setengah tu, tentulah. Kemudian yang ketiga, ini bukan zaman kita cakap, zaman kita buat, apply. Nak jadi, aku ingat aku nak jadi baik, aku nak jadi ini. Oh, lupa nak 3 berangkai tadi. Buang tamak, buang sombong, yang ketiga buang dengki.
Jangan dengki-dengki, tak elok. Kan? Ya, aku dengar anak dia dapat semua A weh. Macam mana dia seorang yang pandai. Apa masalah kan ni? Dengar dia dapat pergi haji atau ni. Kalau perangai tak berubah apa? Apa sal tu? Dia belum pergi lagi kot. Dengar dia naik pangkat. Tak apa dia jilat Tuan Kamal tu. Apa ayat nampak? Ayat Apa sal kan ni? Marah. Dengar dia kereta baru. Azia je kot. Apa masalah? Saya sebenarnya ni Azia tu ada dua sebab. Pertama naik berdua bukan ramai-ramai. Senang. Parking senang. Kemudian hati saya elok bila turun daripada kereta tu. Saya berapa kali kau nak halau ke Maib Serdang tu kan. Lepas Imam Muda Ashraf ceramah, dia keluar, saya masuk situ. Keluar dia marah, keluar. Memang cermin kereta situ gelap sikit. Sebab saya nak mengelakkan masalah kat traffic light. Traffic light berhenti kan. Masalah, memang masalah. Jadi saya pun turun lah bawah, dah tak boleh parking situ. Sampai bawah, yang pegawai rela tu pula, Ustaz, Ate, dia dah nampak saya. Ate, naik balik. Sampai atas, yang ketua security tu nampak, dogi betul Azia ni naik dia balik kan. Dia pegang kayu macam ni tu. Saya turun cermin, belah penumpang, saya turun cermin macam ni. Ya Allah Ustaz, apa buat kereta kecil? Saya pun jawab, sebab minyak aku bukan kau bayar. Apa susah kan? Macam tu lah jawapan kan. Saya pernah ceramah kat perumahan polis kat Sungai Besi. Ustaz, lepas turun Sungai Besi, Ustaz berhenti tepi, kita akan escort Ustaz bawa. Bayangkan, 2 motor peronda, 1 kereta polis private, escort Azia. Yang kena escort kecil tu. Kau topi semua kereta. Belum jadi mentari tu, semua kau topi tu. Tapi orang yang topi-topi tu semua cakap apa? Dia tak cakap, "Oi, dia escort Azia." Tak. Dia semua cakap, "Berani betul Azia ni ikut polis ni." Kan? Tapi saya memang senang. Dan tu sebabnya kadang-kadang saya dah sampai. Jangan risaulah tuan-tuan dan puan-puan. Saya jarang lambat. Kalau lambat saya akan call, saya lambat sikit, saya akan beritahu. Kalau senyap tu mana saya dah sampai lah. Kalau penganjur tanya, "Cik Samsul kat mana memang silap lah orang telefon tu. "Samsul kat mana kat mana?" "Kenapa pula?" "Pagi ni kan ceramah." Bukan ada orang cakap saya batal ke?" "Cik, jangan cik, dah ramai dah ni cik, jangan cik." Saya memang kalau tak bergurau tu jadi ada sekali tu saya sampai dekat masjid kat Ijuk tu, kat Kuala Sangor tu, kat Ijuk tu. Saya memang dah sampai, saya tak parking kat parking penceramah, saya parking kat parking depan tu. Siapa yang perasan Azia nombor plate dia SD. Dia tahu tu Samsul Debat tu. Kan, tapi dia tak perasan kan. Saya tunggu bila dah azan maghrib, orang saya tak masuk lagi. Bila dah qamat, orang semua dah masuk saf, baru saya masuk dalam. Saya cakap sembahyang kat belakang sebab senang nak jamak sekali. Bila saya dah jamak, saya duduk, pakcik kat sebelah saya tu boleh cakap tu, "Penceramah belum sampai lagi." Wah, aku salah masjid ke apa? Dalam hati lah. Saya baru nak cakap. Lepas tu saya tanyalah, "Siapa penceramah?" "Samsul Debat." Saya kata, dia tak perasan, agaknya tengok depan lain kot kan. Saya baru nak cakap saya Samsul Debat, dia tambah lagi, "Semenjak keluar TV ni lambat sampai dia." Langsung sediam tau, langsung sediam. Saya tak adalah cakap apa dah, saya tak teramak lah nak betulkan dia. Saya biarlah, tak apalah. Lepas tu AJK masjid dah nampak saya. Kita nak mula ceramah dah. Saya pun salam masjid. "Cik, saya ceramah lah kan." Dia pun tengok saya. Bila saya pergi ke depan, sampai depan tengok pakcik tu dah tak ada. Balik pakcik tu kan, malu lah agaknya lah, macam tu lah. Jadi itulah kadang kita cakap tu tengok-tengok tu kadang ada orang, "Betul ke? Macam dia." Cuba tanya kan, senang. Muka macam Samsul Debat. Memang macam. Yang seorang cakap, saya biasa tengok dalam YouTube je. Saya pun tengok saya dalam YouTube. Macam tu ayat kan. Itulah kadang. Tapi biasa tu sebab jangan minta jadi popular. Betul, saya cakap betul, susah. Dengan isteri saya kan, ceramah ya. Syuk ceramah. Bayang pagi tadi. Kan balik dah lambat sampai kan pukul 4 dah keluar. 2 jam. Faham tak?
2 jam tak ada apa. Keluar muka tahu saudara tu, iya betul, iya kadang keluar betul, sial. Tu yang kadang bila balik kan, tiba-tiba anak dah besar. Masuk tu sebab lelaki kalau balik kerja lewat malam, jangan tu masuk bilik sendiri, masuk bilik anak tu. Bila masuk bilik anak tengok, ya Allah, masa bila lah budak ni besar, tiba-tiba dah besar. Masuk bilik sendiri, lah kau pun dah besar. Masuk bila pula kau besar je tu. Orang perempuan besar tak apa, dia hati senang. Tak apa, tak ada hal tu dah. Anak saya sebut 3 benda tu. Tak best, dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Mustahak abah dah hantar pergi sekolah. Tuan-tuan boleh hantar anak pergi sekolah, hargailah nikmat tu. Tanyalah Tuan Kamal kita. Bila dah anak dah besar-besar, dah ada yang dah kahwin dah. Belum lagi. Tapi bila anak dah masuk universiti kan, rindu zaman hantar dia pergi sekolah. Lepas tu kan, dialog kedua, tak best, dah lama tak pergi pasar malam. Pasar malam mustahak kat dia. Sebab lelaki ni nak nampak hebat, pasar malam lah. Nak apa? Ambil. Pasar malam boleh buat. Pasar malam boleh lah kan. Cuba ke Angsana Mall kau baik macam tu. Tak pitam kan. Ya. Dan dialog yang ketiga, anak biasa sebut, macam dah lupa-lupa muka abahnya tu. Melampau tak melampau kan. Tapi bila PKP bukan muak tengok muka abah ke rumah. Kan hari-hari ada tu, adalah hikmah dia. Tu sebabnya syukur, sebab jangan sibuk tu. Sebab saya sebenarnya mask ni yang tuan-tuan dan perempuan pakai ni, saya dah lama pakai dah. Bila pergi keluar kan, kalau saya nak relax dengan family saya kena pakai mask, kena pakai cap, kena pakai cimata. Kalau tidak memang apa ya, penyakit kan. Tapi kebanyakan semua tua, tak tahu pasal. Saya syukur betul lah. Kan? Ya. Ada sekali kat Politeknik Melimau tak ada lah. Sanserbat kan, ya Allah. Ada juga yang muda. So, mak saya minat betul. Mak dia yang minat. Bukan. Itulah macam tu. Tapi okey lah. Tapi betul. Satu benda lah, satu perkara. Jadi, mana kata dalam hal ini kita zaman apply, kena mantapkan keupayaan kita. Mana yang kita lemah. Contoh bila kita kerja jaga kaunter kan, tiba-tiba nampak ada Mak Salih datang, ada orang nak menyuruk bawah meja. Mati weh, orang putih weh. Sebab tu sebenarnya sedangan kita kena upgrade lah kita punya skill nak cakap orang putih dengan orang. Biar dia bunyi Jawa pun tak apa. Tak, jangan malu lah. Saya dah ada darah Jawa tau, belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu sebab muka saya macam Pan Asia ni. Jawa campur Minang, jadi janang, bantai lah. Memang ya. Belajar. So minta. Tu sebab borang SKT tu janganlah tirukan kawan punya kopi kau belakek kat borang tu. Tulis seminar apa yang nak tahun depan. Apa kursus yang perlu hantar saya. Kursus ni ke, komunikasi ke, communication ke, English ke. Pergilah. Macam tu. Kita kena determine apa yang kita nak. Kita kerja bukannya lama tau. Cuba tanya kakak yang nak pension. Cuba tanya. Lah dah nak pension. Keluar je pakai lilin baru. Kau yang muda-muda ni buatlah, akak dah nak pension. Wah, tak ada pun sekeliter cakap untuk orang muda. Tak ada kan. Itu yang heran tu, ayat biasa pakai lah kan. Ayat biasa pakai. Tapi itu dia. Jadi mana kata, mantapkan apa yang kita lemah. Kemudian profesional. Jangan campur aduk dengan benda-benda peribadi kan. Guna mesin photostat minit mesyuarat penduduk. Janganlah. Kan tak kena tu. Okey, siapa ada pen lebih yang tak pakai tu bagi, bawa balik. Pen siapa? Lembaga hasil punya tu. Asal bawa balik pula nak bagi anak, nak pergi esok. Kan tak kena. Bawa anak-anak, aduk dan diam. Jangan kacau mama. Mengadu. Kampung lah, dekat benut lah. Mama lah, nyampah lah aku nak. Jangan kacau mama. Seorang tu tikir, betul kiki sama dengan saya pun mami. Dia kacau kan. Dia mengimak dia, mak tu kan senang kan. Dia duduk dan diam. Jangan apa duduk dan diam. Nah, ambil kertas orang selai. Kertas tu siapa punya? Itu pun tak amanah dah. Kita nampak benda kecil ya kan, tapi dek kecil itulah yang sebenarnya menyebabkan tak berkat. Dia biar dia kita ni, Nabi pesan carilah rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dia biar walaupun sikit berkat. Anak-anak pandai. Bayangkanlah tiba-tiba anak dah konvo. Ya Allah.
Bang, anak kita bang. Suami kata, sabarlah bang. Tak sangka anak kita dah kubur. Wah, kubur tadika tu. Belum kubur universiti tu. Dia punya kan budak tadika kan beriyo kubur nak menyampah lah aku. Ada sekali tu minta saya ceramah untuk istiadat convocation kata. Saya datanglah. Tadika. Ya, dia fail betul lah aku. Awak pula tak tengok betul-betul ada program convocation kena ceramah kira tu budak universiti kot. Tu mak bapak budak tadika tu poning tu lah aku tak apalah. Iya, tapi betul convocation. Man, nampak anak kita tiba-tiba dah besar, dah pandai, dah berjaya. Sebab rezeki yang halal. Itu dia. Biar dia gaji kita tak tinggi pun, orang lain lagi tinggi, cukuplah. Apa yang ada, yang penting halal. Itu yang penting. Kadang bergaduh kan. Macam ada seorang yang kerja. Sebab anugerah khidmat cemerlang. Pada dia. Apa kita tak kerja? Sebab kau mulut macam tu lah aku tak dapat. Tapi orang lelaki, yang bagus orang lelaki ni, kalau dia tak puas hati orang dapat anugerah khidmat cemerlang, dia cakap direct, straight forward dia. Kau tahu cakap aku macam mana kau boleh dapat? Kau cakap aku macam mana kau boleh dapat? Kerja sama, ponteng sama. Macam mana boleh dapat? Cakap. Kan lelaki dia direct kan. Yang kawan dia, mana aku tahu, tapi setakat ni mana yang Tuan Azam suruh aku buat lah. Kan, mana boleh buat lah. Tak ada, aku apa dia. Kan, jadi yang penting kerja aku siap. Mungkin sebab tu kot. Yalah aku tanya je, lelaki macam tu. Perempuan yang paling bahaya dia punya game tu kan. Dia siap puji depan. Tahniah lah. Kau memang deserve. Dekat belakang dia buat grup WhatsApp tau. GGTPH, geng-geng tak puas hati. Dia masuk on semua geng-geng dengan terlupa pula termasuk budak yang terima anugerah tu pun ada dalam tu. Meraung budak tu. Wahal bukan senang tau nak buat keputusan tu. Tanya Tuan Kamal kita bermesyuarat tu bincang. Yang ni kenapa? Dia ni tak boleh. Habis dia ni dengan dia ni kita nak makan sama pula. Okey, kita nak bagi siapa? Bagi dia ni lah, dia ni tak nak dapat. Rezeki tu Tuhan dah tentukan. Mesyuarat ramai-ramai. Bukan saya tak kira, saya nak ni juga. Tak ada. Tuan Kamal tak pernah cakap macam tu. Bincang-bincang, akhirnya dia dapat. Ya kan? Ya. Betul. Kita bincang dalam mesyuarat. So, itu adalah keputusan mesyuarat. Kadang-kadang kita tak puas hati. Apa salah ni? Apa salah ni? Tak. Cuba kita sabar. Kerana Tuhan tak bagi kita anugerah khidmat cemerlang, tapi bagi kita benda lain. Dia bagi kita suami romantik. Jom. Mana nak? Suami balik macam ni lah kat pintu. Macam. Iya, betul. Ini suami duit banyak tapi koreh macam kayu. Jom. Bagom. Boleh bang? Makan bang? Sebab kota perkataan dah habis. Iya, kadang dia tak bagi kita anugerah khidmat cemerlang, tak bagi kita pangkat, tapi bagi kita keluarga yang bahagia. Beranak tiap-tiap tahun. Video dia. Anak 2 boleh orang. Itu nyambil-nyambil balik kojo tu. 2 boleh anak. Besok dah besar, senang. Tiap bulan 25 bulan hantar WhatsApp. Assalamualaikum buat anak-anak ibu. Sehingga ke saat ini masih ada yang belum membuat bayaran bulan ini. Sila abaikan WhatsApp ni sekiranya bayaran telah dibuat. Kau bayang 500 kali 12 tak 6,000 sebulan. Ya, iya, ni contoh. Betul. Lepas tu bagian HR pula, jenis pula tak boleh nampak pula khidmat cemerlang tu. Mana bagian HR? Tak mengaku pula dah. Jadi nampak senarai nama kan? Kan senarai nama penerima anugerah khidmat cemerlang tu sulit, atas tu tulis sulit dan rahsia. Dia dah nampak. Wah, dia dapat. Hello. Kau nak belanja aku apa? Besar. Aku tanya nak belanja apa? Cakap lah. Aku tak faham lah kau ni. Cakap lah dulu. Tanyalah kau dapat APC. Mandai. Iya, aku dah tengok senarai. Ya ke? Iya, tapi ingat ini sulit. Amanah tak? Tak amanah. Aduh. Penyakit.
Lepas tu cerita dengan orang. Weh, aku dapat, weh, tak sangka. Tapi kau jangan cerita dengan orang, jangan cerita dengan orang. Akhirnya semua orang tahu. Lepas tu apa tau? Lepas tu mulalah. Boleh nak belanja. Itu bila dia naik atas pentas, terima envelope tu, terima sijil tu. Kan? Dekat pengarah kan, muka dah tak elok lah. Sebab modal dah banyak keluar. Iya, tu sebab bayangkan dapat suami romantik. Tak naik pun tak apa. Kan? Suami, okey, jom semua siap, jom kita makan kat luar. Ya Allah, seronoknya. Itulah hari kegembiraan yang tak tergambar oleh seorang wanita. Tapi nampak yang macam aku kata, tak apa, simpan balik, tutup balik peti ais, dah simpan balik ikan tu, tak apa. Betul tak kan? Suami balik menyanyi, indah sungguh panorama, isteri kat dapur, bagai pulau ni warna anak ulala. Satu keluarga tu happy tau. Baru betul kan, happy. Jadi benda tu terbayar tak dengan duit? Tak. Kalau ikutkan anugerah macam mana, dapat apa? Pertama dapat, tak, jangan sebut duit nampak sangat, dapat sijil, lepas tu duit dapat berapa? 1,000. Kan banyak pun. Tu sebabnya saya selalu bila anugerah, bila hari apa, hari inovasi inovasi kan ada penyampaian macam mana, saya kata setiap organisasi saya cadangkan supaya tambahkan anugerah, supaya tak adalah tertumpu pada tu je. Jadi walaupun tak ada duit dapat sijil. Contohnya markah SKT 90 ke atas, 4 sijil, dapat simpan, masuk dalam frame, gantung kat rumah. Tengok, Umi pun dapat A setiap tahun. Betul tak? Lepas tu tak pernah punch card merah tahun yang dinilai. Masa tu kerja je hari-hari, muntah darah pun kerja. Kau pergi balik lah, dah muntah-muntah ni, nanti dapat sijil. Bayang punya semangat kerja. Yang seorang tu pula tak pernah punch card merah tahun yang dinilai. Bah, tu sijil apa tu? Ni sijil tak pernah punch card merah. Maksudnya apa, bah? Maksudnya abah kau tak pernah lambat datang kerja. Biasa tengok abah lambat ni, ada caranya. Wah, ajar betul. Dia ajar pula budak tu macam mana caranya pula. Kurang asam betul. Kan? Jadi tu sebabnya jangan. Kadang Tuhan bagi kita benda lain, bagi anak ramai, bagi anak pandai, bagi isteri yang baik, isteri pandai masak. Itu anugerah tau, isteri pandai masak. Lempar-lempar jadi. Lempar ayam jadi daging je fikir. Tak adalah lempar tu masak sedap lah. Betul. Tak kan, kadang lelaki ni dia memang kadang dia penat kan. Maklumlah dia jawatan apa ni, bahagian ni kan, pengarah bahagian dia lah, tak yang sebelah kan. Bila dia balik tu penat kan, balik penat. Jadi bila sampai tu ini isteri pula pun penat juga, dah masak macam-macam ni, macam-macam dah masak dah, ikan ada, ayam ada, ni ada. Kadang suami dia kadang dia kreatif, tiba-tiba dia tengah tanya benda ni tak ada. Itu semua yang mencabar kewibawaan dan juga kesabaran, timbul semangat kepewiraan seorang wanita tu. Yang tanya macam-macam lauk ada, telur dadah tak ada orang perempuan ni dia dah duduk ni macam-macam binatang masak dah, apa lagi nak dia tengah. Suami abang tanya je silap tu, silap. Orang perempuan jangan macam tu, sama-sama penat. Dia tanya apa salahnya, kadang-kadang jawab lembut, maksud kasar ada. Telur dadah tak ada ke? Abang tak cukup ke telur yang ada? Kurang ajar tu. Tak, sebab telur mata kebau dah ada, dia nak telur dadah pula kan, macam tu lah maksud dia kan. Apa salahnya bila suami telur dadah tak ada ke? Abang nak telur dadah, cak bangun terus. Nanti suami pegang tangan, tak payah abang, saya goreng bukan lama pun, kejap je, 2 minit je. Yang apalah maknanya 2 minit ni kalau yang tak ada di sisi abang? Abang, anak kat meja makan tu muntah belilah, tak terdaya tengok kan. Tapi kemesraan tu, tu sebabnya dalam hal ini kalau kita tengok
kemanjaan tu pun satu rezeki. Anak pandai satu rezeki. Biarlah suami kita tidak setampan Fatah Amin, Aaron Aziz. Walaupun isteri kita tidak secantik Nilofa Fazura Maya Karin, syukur sebab tutup lampu sama. Keingat Nilofa tu tutup lampu menyalur muka tak ada. Saya tanya, siapa yang duk Felda? Siapa yang mak ayah Felda? Dia siapa daripada Felda? Tengok. Adik-beradik berapa ramai? 5. Lagi tak? Berapa ramai bang adik-beradik? 3. Oh, tak ramai pula. Wah, 12 semua. Tak, yang generasi dulu ramai. 8, 10. Ni kategori muda lagi. Yang orang macam tu dulu kan adik-beradik, macam tengok adik-beradik mak ayah gitu. 8, 10. Sebab dulu karen tak ada. Malam pukul 8 dah gelap. Raba-raba terasa. Okey. Tak ada banyak hal. Beranak. Tapi bila raya meriah, betul tak? Rezeki. Balik semua bagi duit raya kat mak. Allah rezeki. Mak. Anak kita pandai-pandai. Rezeki. Lepas tu anak kita sihat. Rezeki. Suami sihat. Rezeki. Nampak tak? Iya. Suami boleh temankan kita beranak. Rezeki. Berapa ramai suami tak nak masuk? Abang-abang takut darah. Abang takut darah. Kau yang mengakibatkan isteri kau berdarah, kau tak nak fikir. Betul tak? Kan? Teman isteri. Orang perempuan sakit melahirkan anak, ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Dengan tahap itu mereka tak berputus asa untuk beranak lagi. Dia beranak sakit ni, anak kita jangan lebih 5 tau. Nampak? Betul? Orang lelaki apa paling sakit hidup kau? Sunat. Itu pun tak ada siapa yang sanggup sunat sekali lagi. Cakap dengan anak bukan main, tak sakit lah, macam gigit semat lah. Cuba ayah sekali lagi, tengok. Dah ayah. Langsung diam ayah. Nampak? Itu sebab orang lelaki bila temankan isteri, kalau takut darah pun pandang muka isteri tu. Macam tu, jangan tengok bawah tu, jangan pandang muka. Belum pernah lagi beranak, darah keluar kat muka tau. Sabar yang, jangan salah cakap tau, jangan salah. Sabar yang, sakit bang. Ya, sabar yang, sakit bang. Iya, sakit bang, abang tahu. Mana abang tahu? Dah kena marah, nampak? Kita tak tahu, jangan cakap. Kita tak tahu. Akhirnya keluar baby tu, keluar. Lepas tu menangis, menitis air mata. Suami pun menitis air mata biasa ni. Yang dah tak payah beranak lagi. Abang, takkan seorang je anak kita. Sudah, abang tak sanggup tengok yang sakit, bagi orang lain pula. Berapa? Oh, iya. Yang tang itu langsung tu buka jahit dia balik tu, jangan main-main. Kau jangan salah cakap. Jangan. Marah dia, jangan main. Tak tahu. Yang seorang pun tak terjaga nak lebih, betul tak? Kuat dia cakap betul tu. Tak adalah gurau ya. Tapi itulah dia. Nampak? So rezeki. Kemudian iltizam, buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Kerja betul-betul. Jangan berkira. Kena ganti orang, gantilah. Buat macam mana? Ni kadang kita marah. Kita tak tahu ada hikmah tau. Tiba-tiba kena kerja lewat malam. Ada hikmah. Hari Sabtu ni semua kena datang. Alah, datang pula. Jangan. Kadang bos panggil. Mira, mari Mira. Contoh. Mana Mira? Amirah mana? Tak ada Amirah. Azila. Mana Azila? Mana Azila? Korang ni nama apa? Fatimah ke? Nama muda-muda semua tak ada ni. Apa pasal? Mana Fatimah? Mana Fatimah? Kak Tim. Mana Kak Tim? Tak ada. Dah pencen. Betul lah kan, yang tua-tua je dekat sini. Betul lah. Zainah dan Zainah. Pencen juga. Zarina mana? Mana Zarina? Tak ada, jaga kaunter. Latifah mana Latifah? Pencen. Apa pasal nama aku sebut pencen semua? Okey. Ni mesti ada punya. Azura mana? Azura tak ada. Zura tak ada. Baizura tak ada. Liza. Zila. Tu Zila. Mana Zila? Ada pun Zila.
Ni contoh. Saya saja nak cari nama tu ada tak. Zila ni bos panggil. Zila, boleh? Tolong siapkan paperwork ni. Hari ni juga siapkan. Saya tak kira awak siapkan hari ni sebab besok saya nak hantar dekat Putrajaya. Okey? Siapkan hari ni. Si Zila pun jawab, maaf tuan, saya bukan tak nak buat, tapi saya banyak kerja tuan. Kalau suruh orang lain boleh tak? Saya suruh awak kan. Buatlah. Yalah. Zila ni dia marah, dia tak tunjuk depan orang. Dia tak tunjuk depan bos, tak depan bos. Sampai ke meja dia, aku kena. Paku aku lah. Hai. Apa tak tengok? Dia marah. Contoh. Tak tahulah dia macam tu ke tak, saya tak tahu lah ni contoh. Jago je. Lepas tu pak sampai pukul 5 petang. Tak siap kat lagi. Weh, balik dulu. Baliklah, tak nampak yang kerja ni. Salah nak marah. Lepas tu bang, bang, kalau ambil anak balik sekolah kan, tak nampak ambil banyak kerja. Suami yang tak salah pun kena marah. Kan? Malam tu pukul 10 baru siap kerja. Siap pun. Pergi kat meja bos. Nah, ambil puah tikau. Sebab bos dah balik. Itu sebab dia boleh buat macam tu. Dia buat tu dekat meja kosong aja. Dia marah sangat. Dia pun balik. Dalam perjalanan balik tu kan, semua orang dia marah. Ada orang nak melintas jalan kat depan tu. Nak melintas lah. Balik orang tu tak jadi melintas orang tu. Kan? Punya marah dia hari tu. Yang suaminya pula memang tahu dah panggil isteri dia. Anak-anak dia dah beli bungkus makan semua dah makan. Anak-anak ayah pun dah makan kan. Okey, semua tak letak pinggan dalam sinki, letak nanti ayah basuh. Kau masuk dalam bilik, jangan keluar walau apa pun bunyi yang kau dengar apa. Macam tu sekali lah pesanan ayah ke anak tu. Lepas tu si balik, Assalamualaikum. Tak habis marah lagi. Salam. Sabarlah. Buat saya sabar. Cuma kalau bang kena boleh sabar lah. Tak boleh. Tak ada. Punya garang dengan perempuan ni. Orang lelaki ni bukan takut bini tau, tapi bini menakutkan. Berbeza tu. Suami adalah kepala keluarga. Ingat tu. Tapi isteri tengkuk keluarga. Jangan main-main. Tengkuk kalau patah dengan kita ji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada tadi apa, sabar. Cuba bersama. Tak boleh. Abang tadi abang dah bungkuskan dah makan nasi. Baik bungkus, kelas masak ni nampak. Ya Allah. Ini memang neraka bini ni. Betul. Lepas seminggu bos panggil. Semua mesyuarat. Okey, saya nak maklumkan alhamdulillah paperwork yang kita siapkan last week alhamdulillah telah diangkat sebagai paperwork terbaik dan telah pun diluluskan. Jadi saya terima kasihlah kepada Zila saya dengar sampai pukul 10 malam nak menyiapkan paper. Masa tu Zila marah ke? Yalah, pukul 10 tu marah. Tak, saya nak tanya dia marah lagi tak? Dia marah lagi tak? Saya dengar Zila sampai pukul 10 malam Tuan, ini kan tanggungjawab. Pelan. Bila time puji tu kita lupa tau kita pernah marah tau. Itulah manusia tau. Tu sebab bila ada ujian kita kena sabar. Kita kena belajar, syukur. Ini duduk dalam ni syukur. Ni tanda apa tau? Tanda kita ada kerja. Berapa ramai orang kat luar sana tak ada kerja? Saya cakap tadi kategori pertama tadi makan gaji. Seorang suka kerja, seorang tak suka kerja. Kategori kedua orang berniaga. Berapa ramai orang suffer berniaga ni tak tahu nak berniaga apa dah. Tiba-tiba nak berniaga emas. Semua orang berniaga emas. Berniaga. Sebenarnya murah semua. Emas murah, apa murah. Air penceramah tengok, air kosong. Nak tunjuk betapa susah sekarang ni, Mak. Tang Soban datang ni. Tak adalah contoh. Tak, betul. Orang berniaga pun kadang duit simpanan semua habis dah. Tapi kategori ketiga, orang yang terus bergerak dan ambil pengajaran. Itu orang yang terbaik. Dia takkan buat dah kesilapan yang lama. Apa kesilapan? Ramai orang ketika PKP itu, kesilapannya masing-masing tidak beringat untuk menabung. Kena beringatlah. Baru tahu susah, baru tahu nak rolling macam mana, baru tahu walaupun kita kerja kerajaan, kerja kerajaan yang makan gaji kita tak terasa sangat lah. Siapa yang berniaga baru tahu simpanan tak ada apa, tak ada. Itu sebab kita kena ubah. Dan seterusnya organize, susun atur kerja kita. Make sure jangan kita apa. Mana yang kerja penting dahulukan. Yang kemudiankan. Dan kemudian yang terakhir sekali, niat kita biarlah baik. Niat biarlah nak jadi baik, jangan nak jadi kaya. Sebab bila nak jadi kaya, ada orang lagi kaya daripada kita. Cukup jadi baik. Tidak ada sempadannya buat baik. Malahan dengan kebaikan-kebaikan tu Tuhan balas dengan kebaikan. Besok kita tak tahu, mungkin hari ni kita tak cukup senang, tapi besok anak-anak kita jadikan kita senang. Mana kita tahu? Sekarang kalau ada yang senang, alhamdulillah. Jangan lupa pada orang yang susah. Kita selalu sebut sabar. Sabar separuh daripada iman.
Tapi tak ada siapa tanya separuh lagi apa. Separuh lagi apa? Macam ni lah, koma. Tiba-tiba darah tak jalan kan, tiba-tiba tak sampai ke otak, koma. Anak kita macam tu lah kat sekolah, kelas tak ada apa-apa soalan, koma. Separuh daripada iman adalah sabar, separuh lagi adalah syukur. Manusia jadi tak bersyukur sebab pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai terlupa tengok ada orang lagi susah daripada kita. Dan yang ketiga, sibuk sebut apa yang aku ada hari ini adalah hasil usahaku. Tak betul. Apa yang kita ada hari ini adalah dengan izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, kita takkan ada ini semua. Ada orang kerja lagi teruk pada kita tau. Pukul 3 pagi dah hantar barang naik lori, sampai pukul 10 pagi tukar lah baju, pakai baju pengawal keselamatan, sampai pukul 6 petang tukar baju, pakai t-shirt, pakai apron, ambil upah basuh pinggan dekat restoran. Sudahnya pukul 10 tengah malam sampai rumah pukul 11, anak semua dah tidur, bini pun dah penat, tak boleh nak tunggu. Kemudian tidur sekejap, pukul 3 bangun balik hantar barang, tak tahu masa bila tengok anak. Tapi dia belum diizinkan oleh Tuhan untuk senang macam kita. Tapi belum tentu juga. Kadang-kadang orang macam tu hati dia selesa senang. Kita yang duduk berhawa dingin dengan rumahnya, dengan keretanya, tetap tak senang. Itu sebab walaupun naik Azia, saya senang sekali. Nampak ya Azia tu leather seat tau, siap dengan reverse camera. Macam tu lah. Maknanya nak menyedapkan hati lah kan, macam tu. Iya, ada kereta yang besar sikit, bawa family kat balik kampung, naiklah yang besar sikit kan, macam tu je. Apa susah-susah? Malulah bang naik kereta bang, malulah naik motor bang, nanti orang tengok nanti tudung kedut-kedut. Mak ayah kita dulu jalan kaki pergi kerja, tak ada malu pun. Tak ada malu mau naik basikal pun, tak ada. Saya pernah naik kapal terbang, kecil kapal terbang ni, dia boleh cakap tu. Saya cakap bang, kau buang semua tempat duduk ni, kau duduk susah. Mesti besar, saya kata. Orang naik kapal terbang, syukur 1 jam dah sampai Kelantan. Masa tu nak pergi Kelantan, kau tengok orang naik bus express tu daripada Johor Bahru pergi Kelantan, tergantuk-gantuk kepala kat dinding bas tu tak sampai. Belum Mama, gua musai, belum lagi. Tapi orang yang naik bas syukur sebab boleh tidur. Cuba tengok yang naik kereta tu, yang buat kereta tu, tak boleh tidur. Kesian, tak percaya tanya orang lelaki. Jangan tanya orang perempuan. Jadi abang, saya akan temankan abang, no problem. Baru selekoh pertama, kan, naik kereta, syukur naik kereta sebab dapat bertuduh daripada hujan dan panas. Syukur. Orang tu naik motor, kuyup, lencun naik motor. Saya pernah berhenti dekat Sungai Perak tu nak pergi utara kan. Orang tu terbaring dekat wakaf tu, ya Allah. Bukan sakit pinggang dah, pinggang dah tak ada. Sian. Orang naik motor, syukur naik motor sebab laju orang tu naik basikal. Orang naik basikal, syukur naik basikal sebab Roblox tak pernah tahan dia. Berhenti, mana lesen basikal? Tak ada. Tak ada. Dia sama polis, kering, tu tak nak tahan. Kau ajak, jalan. Orang naik basikal, syukur naik basikal sebab orang tu jalan kaki. Orang jalan kaki syukur sebab masih boleh berjalan. Orang tu dah terbaring, tak boleh jalan. Orang yang terbaring syukur sebab masih hidup. Orang tu dah mati. Orang yang dah mati tak ada syukur, kan dah habis. Syukurlah dah mati kan, tak ada, dah habis. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat. Ada sebab sihat ini, mati ini tak syarat sakit. Ada orang tu jalan terjatuh dalam lubang dalam, gila pun tak dalam macam tu. Jatuh dalam lubang tu, bomba tarik dia pakai tali naik atas, rupanya dia pengsan dia. Tengok ada denyut lagi, denyut nadi dia ada lagi, hidup lagi. Dia pengsan, dia terjaga. Hoi bang, hebat bang. Kenapa dia berbangga? Kenapa abang jatuh lubang dalam bang tapi tak mati bang? Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinggal lubang tu langsung mati, terperanjat tengok lubang tu. Tadi jatuh tak mati. Kerahsiaan takdir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerja yang kita ada, belajar bersyukur. Belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Biarlah rumah kita tak besar, rumah kita kecil, tapi syukurlah kita kurang-kurangnya ada rumah. Biarlah kereta kita hanya kereta kancil, kereta Grand Liviva 660 kan. Syukurlah sebab bila servis murah.
Orang tu naik kereta BMW tu, bila masuk pusat servis tu melambai, selamat datang, tu 2,000 tu. Tu melambai, belum tukar barang lagi ni. Nampak tak? Biarlah wallet dia bondnya beribu harga, pack 5,000 wallet dia. Wallet kita lah gambar Liverpool kat pasar malam tu, yang you'll never walk alone. Kan? Tapi ingat, bukan boleh masuk almari, masuk kursi. Masa duit pun bukan dia tak boleh tebal-tebal, kalau tebal pun tak boleh lipat. Syukur. Biarlah dia naik kapal terbangan, dia pengarah, dia duduk business class, kita duduk kelas ekonomi. Syukur, sebab masa berlepas, masa mendarat sama. Belum pernah lagi di Pak Umar. Kita akan mendarat sebentar lagi. Perempuan kelas ekonomi sila terjun sekarang. Tak ada, mana ada. Betul tak? Biarlah isteri kita itu membebel, syukurlah kurang-kurangnya dia ada di rumah. Biarlah, ya Allah banyaknya kain nak lipat, Allahu Akbar, bila lah nak beli mesin lipat kain syukurlah tu tanda kita ada pakaian. Baju ni baru tempah atau lepas dah tak muat, syukur tu tanda cukup makan. Biarlah suami kita tidur berdengkur, sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Itu jawapan dia hari ni. Orang perempuan pasal nak, orang lelaki ni nak senang, ni nak tidur cukup senang. Dia kalau pakai blazer ni, dia baring boleh tidur tu. Orang perempuan, tukarlah baju dulu. Orang perempuan memang macam tu kan. Dia boleh tidur dengan name tag lembaga hasil tu. Name tag dengan nama dia. Ada. Kamal Johan, bukan nama Kamal Johan, nama orang lain pula, nama orang lain. Ada name tag, boleh tidur sebab orang lelaki ni dia penat lain. Betul. Orang perempuan pula nak tidur macam prosedur. Sikambul. Cahapa ni tonyoh undercoat buang. Buang. Betul perempuan. Lepas tu minum, macam ubat-ubat lawa ngap. Lepas sebulan muka macam tu enggak kan. Betul. Lepas tu orang perempuan kan bila nak tidur kan, dah tutup lampu, menyalur muka kan. Sebab tengok handphone. Bukan sebab iman. Lepas tu baru nak tidur, macam-macam bunyi dengar tau suami ni tidur. Ada yang mengunyah. Apa dia kunyah ni? Ada bunyi ngasah gigi. Tajam gigi ni kau. Ada yang bunyi somong kapal tau. Dia kat pelabuhan mungkin. Esok pagi bini tanya, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah tu, dia punya marah. Betul. Ada yang bunyi, ada bunyi vibrate handphone tu. Bila letak ke meja bunyi vibrate tu. Tu ramai. Nampak dia galak tu. Ada tu yang bunyi tu, yang lagi penat pada tu. Ujung tak ada sikit. Yang paling penat dia sampai kat chorus tu. Kita memang risau dia tercokik apa kan. Pernah tak orang perempuan dia pernah tak dia cakap dia tak boleh tidur, dia sampai tengok suami dia tidur. Pernah ke tak cakap? Pernah tak? Pernah. Apalah yang kau tanggung ni bang. Tu yang masa tengah tengok tu chorus dia sampai tu. Letak kat hidung, hidup ke tak? Hidup sonyap sampai pagi tau. Ada yang macam tu. Tapi itu syukur sebab dia tidur sebelah kita. Janganlah buat kadang ada orang perempuan ni dia pegang gitu. Lamih hang tua tu. Jangan. Ingat tu. Faham jadi buatlah yang terbaik, happy kerja, jaga amanah, insya-Allah hidup kita berkat. Duit cukup, gaji tu walaupun ada kan, kadang-kadang pernah tak umum kadang dah bayar. Berlebih lagi. Cek balik senarai. Rasa ni dah bayar. Berlebih lagi. Nampak tak kan? Kadang jadi macam tu. Kan? Rupanya bertukar wallet dengan suami ni, kan? Yang suami lah tak cukup, apa salah kerja tak cukup, dia pesan. So, manalah tahu contohlah, tapi rezekilah tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa cukup lah setakat tu saya faham, muka-muka suruh berhenti tu saya faham. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sudi mendengar kupasan ceramah pada hari ini. Cuma sedikit makluman, saya nak maklumkan kepada semua.
Iaitu di sebelah hujung sana ada sahabat saya, dia datang. Wan tak datang Oh, dia belum sampai. Tu ada tu produk tengah viral lah, masuk minggu ni, baru minggu yang ke-6 tengah viral, yang kuning tu, kotak kuning tu, susu kambing. Lepas tu yang tu ada madu. Orang perempuan beli madu tu, madu lebah tu, ada madu tualang, ada madu kelulut, tunjuk kat suami, bang ini madu yang diizinkan dalam rumah ni, cakap macam ni. Cakap macam tu kan. Kemudian yang susu kambing tu, memang susu kambing tengah viral, ada muka macam muka saya tu, macam dua orang macam dia. Susu kambing ni yang jadi viral baru-baru ni, yang paling banyak sambutan, saya tak sangka dalam musim PKP tu paling ramai Singaporean yang order lah. Dan yang bagus susu kambing ni, yang pertama, dia tak ada bau. Dia campuran kambing lah, susu kambing susu kambing campur dengan madu dan campur dengan kurma. Kedua, baik untuk orang yang gastrik. Siapa gastrik ambil pada waktu pagi, insya-Allah sampai petang okey. Pasal siapa nak diet elok, sebab metabolik badan cukup. Mana orang perempuan yang hormon dia merayau tu, hormon dia kejap awal, kejap lambat, kejap taman apa boleh minum. Tapi mana yang dah tak ada tu tak usah cari tau, memang dah tak ada. Tapi kalau minum, datang dia balik rezeki. Kemudian orang perempuan, mak-mak kita yang sakit tumit, sakit lutut kan, yang sakit, alhamdulillah manager Bank Islam dekat Seremban, alhamdulillah lama mak dia sakit, dapat jalan dah sekarang ni. Ada seorang imam dekat Masjid Palung 12, dah 6 bulan dah semayang kat kursi, minumnya alhamdulillah dah boleh semayang macam biasa balik. Kita ikhtiar. Kemudian siapa yang ada anak yang ada SLE, yang sel darah putih, boleh elok ni. Sebab kambing dia tak ada bau ni, sebab dia kambing daripada Holland, Belanda. Saya tak bawa banyak part-part sekali, siapa cepat dia dapat, macam tu je lah. Sebenarnya. Kemudian budak-budak kadang-kadang dia gemar, dia minum susu kambing ni, dia campur Milo, kemudian dia letak dalam peta ais, minum susu sejuk, memang sedap. Orang kencing manis pun boleh minum sebab dia tak ada gula, memang pure manis madu dengan kurma sahaja. Jadi jangan berebut-rebut. Siapa yang nak apa, tolong simpankan untuk pengarah satu, ya. Tapi bayarlah, macam tu lah. tak ada saja. Tapi betul, memang saya sendiri sebenarnya saja buat produk sunnah. Saya tak ada pun niat nak apa, saya just bagi, apa kata, ada benda nak dijual lah kononnya kan. Tapi alhamdulillah tak sangka pula produk tu bagus. Cuma nasihat saya, kalau nak bancuh, kalau dalam gelas boleh penuh air panas, dia secer dalam secer. Tapi kalau dalam mug yang besar, buat separuh je air, supaya biar dia pekat rasa manis madu dengan kurma tu. Jangan buat, kalau takut bila air banyak, takut dia jadi tawar. Jadi bolehlah, siapa yang osteoporosis, sakit tulang, sakit sendi pun boleh cuba, insya-Allah. Jadi saya bukan promote dah, lebih kurang. Lepas tu kalau boleh kan, jangan tanya khabar, tanya harga dan bayar. Tu je. Jadi itu saja saya. Terima kasih banyak kepada Lembaga Asia dan Negeri, khususnya di Johor Bahru ni. Terima kasih banyak atas sambutan. Saya rasa seronok sangat. Saya tabik tadi pada pengawal keselamatan yang tak, pada saya tu contoh amanah kena dengan tajuk hari ni. Jadi saya tak marah dia lah, nak buat macam mana kan, dia menjalankan tugas dia, parking luar. Jadi itu saja, insya-Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang kurang berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.